ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وتتعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفاه وفي الغزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي لبنان وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahawasanya Allah jua yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi sebab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita bawakan perkongsian daripada kitab Mazayani Intimai lil Islam daripada Fadilatul Syekh Fatih Yakan, muka surat 231, tajuk di bawah tajuk besar memahami syarat anggota dan juga bai'ah gerakan Islam. Tajuk kecilnya adalah taat dan hukum syarak. Yang pertama disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatih Yakan, taat ialah mematuhi perintah. Apabila taat tidak berlaku, maka maksiat dan fitnah akan menggantikan tempat taat tersebut. Boleh jadi bibit fitnah tidak jelas bagi seorang mukmin, dengan itu seseorang itu tidak merasakan kewujudan fitnah kecuali setelah ia benar-benar berlaku. Oleh itu seseorang itu mestilah berhati-hati dalam setiap perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya, sehingga perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya tidak menjadi fitnah kepada orang yang beriman. Taat adalah wajib selagi tidak tergolong dalam perkara maksiat atau perkara yang boleh membawa kepada maksiat. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, dan kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kemudian dalam satu hadis baginda Nabi SAW menyatakan dalam sabdaan yang mulia, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri
faqad ata'ani wa man 'asa amiri faqad 'asani. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, berarti beliau telah taat kepada Allah, dan siapa derhaka kepada aku, kata Nabi, berarti beliau telah derhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada amirku, berarti beliau telah taat kepada aku, dan siapa yang derhaka kepada amirku, berarti beliau telah derhaka kepada aku. Imam Bukhari mengeluarkan hadis daripada jalur Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimuatkan dalam riwayat Bukhari, isma'u wa ati'u wa in ustu'mila alaikum 'abdun habasyiyun. Nabi kata, dengan dengar dan taatlah sekalipun yang dilantik menjadi ketua kamu seorang hamba daripada kalangan bangsa Habsyi. Al-Bukhari juga mengeluarkan hadis daripada Ibnu Abbas, bahawasanya Abdullah ibn Abbas mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ra'a min amirihi syai'a fakarihahu falyasbir fa innahu laysa ahad yufariqul jama'ah shibran fayamutu illa mata maitatan jahiliyah. Siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukainya pada amirnya, beliau mestilah bersabar, kerana tidak seorang pun yang meninggalkan jemaah kadar shibrin, iaitulah kadar sejengkal, melainkan matinya adalah mati jahiliyah. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bererti beliau telah merungkaikan ikatan Islam daripada tengkuknya. Al-Bukhari mengeluarkan hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Dengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim dalam perkara yang beliau suka dan juga beliau benci. Apabila beliau diperintahkan melakukan maksiat, maka beliau tidak wajib dengar dan juga tidak wajib taat pada perintah tersebut. Al-Bukhari juga mengeluarkan dengan sanadnya sendiri terus kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an telah berkata, yang bermaksud banyak orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihukum berdasarkan wahyu. Sekarang ini, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, wahyu telah terputus dan kami akan menghukum kamu berdasarkan amal kamu yang zahir. Siapa yang menunjukkan kebaikannya kepada kami, kami akan lindung dia dan menghampirinya, dan kami tidak berhak pada isi hatinya walau sedikit pun. Allah akan menghisap perkara yang berhubung dengan hatinya. Siapa yang menunjukkan kejahatannya kepada kami, kami tidak akan melindunginya dan kami tidak akan membenarkannya sekalipun beliau mengatakan bahawa isi hatinya baik. Dalam tajuk taat dan juga hukum syarak adalah penetapan berkenaan dengan prinsip taat yang sebenar. Taat adalah maksud dia kita dengar dan juga kita patuh pada perintah, dan perintah ni terikat pada nilai pemberi perintah. Selama mana orang yang memerintahkan itu masih lagi mengikat diri dia untuk mematuhi setiap daripada perintah Nabi dan juga Allah, maka ketaatan yang sama juga perlu untuk diberikan kepada orang yang memberikan perintah tersebut, kerana ia bertepatan dengan kalimah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Namun sekiranya wa ulil amri minkum menafikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka secara tidak langsung ketaatan kepada pimpinan itu juga telah terangkat. Sama ada duduk dalam keadaan dia mengkehendakkan ke atas orang-orang tertentu untuk melakukan kemaksiatan, mahupun dia memerintahkan kepada orang tertentu untuk meninggalkan ketaatan. Kerana pada usaha untuk meninggalkan taat, tempat taat pasti akan diganti dengan maksiat. Jalan yang itu ya. Sebab tu dalam hidup dia cuma ada dua pilihan, sama ada menjadi Abdullah ataupun Abdul Syaitan. Kalau buat setiap perintah Allah, Abdullah. Kalau tinggal perintah Allah, Abdul Syaitan. Kalau buat benda taat, maka ia termasuk dalam taqwa. Kalau dia meninggalkan taat, maka dia melakukan maksiat, dan tempat itu dikira sebagai pelaku-pelaku fujur, orang yang menjauhkan diri pada taqwa. Dan kemudian kemuncak pada tajuk itu adalah perkara berkenaan dengan rukun bai'ah. Rukun bai'ah ni panjang tuan. Dia sampai number yang ke-10, tapi pecahan satu tu dia pecahkan lagi sampai ke-20. Yang pertama disebutkan menggabung diri dalam gerakan Islam pada hakikatnya bererti penggabungan secara langsung ke dalam Islam. Ia juga bererti permulaan bagi satu perjanjian baru dengan Allah. Kita refresh dan renew balik perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan melantunkan kemuncak faham pada kalimah innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bil alamin itu dalam pembaiatan yang lebih formal untuk menjadi satu penanda aras bagi kita, menambahkan dan juga mengentalkan amalan kita serta berniat untuk berjihad fi sabilillah. Imam Hasan Al-Banna telah merumuskan rukun-rukun bai'ah dengan katanya rukun bai'ah kita 10. Peliharalah rukun-rukun tersebut. Ia bermula dengan yang pertama faham, yang kedua ikhlas, yang ketiga amal, yang keempat jihad, yang kelima pengorbanan, yang keenam taat, yang ketujuh tetap pendirian, yang kelapan tajarrud, yang kesembilan persaudaraan dan yang kesepuluh adalah thiqah. Jadi apa yang disebutkan berkenaan yang pertama iaitu faham, dengan seseorang itu meyakini bahawa fikrah kita adalah fikrah Islamiah tulen, dan setiap daripada orang Islam tersebut hendaklah memahami Islam sebagaimana kita memahaminya berdasarkan 20 asas yang telah diringkaskan seringkas-ringkasnya seperti di bawah ini pada bab faham. Yang pertama, kita kena faham betapa Islam adalah satu sistem yang syamil, iaitu yang sempurna, yang syumul, merangkumi seluruh aspek kehidupan. Kalau sampai hari ini kita masih lagi berbasa-basi, kompromis, dalam hati kita duk rasa adalah undang-undang lain yang lebih cekap daripada Islam, maka ini perlu untuk dipolish semula, perlu diperbetulkan. Sebab takkan ada mana-mana sistem dalam dunia ni yang boleh mengatur dan juga mencatur perjalanan manusia sekomplit, selengkap daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia kena faham Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber rujukan bagi setiap Muslim dalam memahami hukum Islam. Jadi segala perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW, sama ada daripada naungan Al-Quran dan juga lembayung Sunnah hadis Nabi SAW adalah merupakan rujukan utama dan pertama bagi setiap orang Islam untuk meletakkan, mengeluarkan dan juga memastikan setiap pada hukum dan fatwa yang nak diikuti. Manakala ini juga memberikan satu maklum dan juga mafhum kepada kita betapa segala perkara yang bertentangan dengan yang telah dimandatkan dalam Al-Quran, yang bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ia adalah satu perkara yang tertolak dengan jelas. Dalam Al-Quran sebagai contoh dikatakan berkenaan dengan arak haram. Maka bila ada kelompok yang mengatakan arak itu duduk dalam situasi yang boleh dihalalkan, maka tertolak sebab dah jelas. Melainkan bila mana seseorang itu merasakan keperluan pada kedudukan untuk mengamati perkataan orang yang menentang ataupun orang yang merasakan apa yang disebutkan tentang arak itu hanya bertujuan pada kesan ataupun daripada sumber ataupun daripada material, maka itu perlu untuk ditimbang tara dengan meletakkan dan meningkatkan faham pada perkataan yang disampaikan. Di dalam Al-Quran menyebutkan berkenaan dengan pengharaman zina, begitu juga dengan judi dan sebagainya. Maka segala perkara yang bertentangan dengan pengharaman tersebut, ia adalah tertolak dan pastinya akan memberikan satu ruang yang cukup besar untuk berlaku kerosakan dan kemaksiatan. Dia tidak akan boleh secure kebaikan pada mana-mana manusia. Yang ketiga pada maksud faham adalah seseorang yang duduk dalam keadaan berusaha untuk memahami kondisi yang ketiga ini, iaitu dia kena faham betapa iman yang benar, ibadat yang sah dan juga bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan merupakan nur dan juga kemanisan yang dilontarkan Allah ke dalam hati hamba-Nya yang dikehendakinya. Kasyaf, mimpi, ilham dan lintasan-lintasan hati bukanlah dalil bagi hukum-hukum syarak dan tidak diambil kira kecuali dengan syarat ianya tidak bertentangan dengan hukum dan nas agama. Ketetapan disebutkan oleh Dr. Fadlatul Syekh Fatih Akan yang diambil dari perkataan Syahid Imam Hasan Al-Banna adalah usaha kita dalam menjaga iman, menebalkan takwa, berusaha untuk melakukan ketaatan pada platform ibadat yang kita lakukan setiap hari itu, ia adalah dikhanakan oleh percikan dan juga letusan iman yang Allah Ta'ala hamparkan, yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Bukan dikhanakan kekuatan dan kemampuan kita. Yang kita duk main-mayang bukan sebab kita ada masa, yang kita main semayang bukan sebab kita sihat, yang kita semayang bukan sebab kita ada kuasa, tidak. Kerana Allah Ta'ala pilih kita daripada ribuan orang, tapi malam ni Allah Ta'ala pilih kita daripada jutaan orang, malam ni Allah Ta'ala pilih kita. Jadi bila ada faham macam tu, maka kita akan ada rasa ihsan dalam diri, iaitulah duduk dalam kedudukan yang mudah menjemput sifat tawaduk,
Tak ada lah rasa nak besar diri. Kan? Mai semayang, habis semayang duk kali tengok belakang. Tengok belakang kan tengok siapa, kira kita lah, tak ada siapa lah. Kan? Mana ada orang lain lah, kita lah duk mai. Dia jadi satu benda yang duk didayakan oleh sifat-sifat mazmumah. Jaga. Benda tu adalah satu benda yang merupakan ujian bagi kita. Kerana itu bagi orang yang faham dengan benar pada kedudukan iman, ibadat yang kita lakukan, usaha yang kita perbuatkan adalah dikhanakan oleh limpah kurnia, iradah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga oleh Imam As-Salbana, iaitu kasyaf, mimpi, ilham dan lintasan-lintasan tidak boleh dijadikan dalil utama sekiranya ia bertentangan dengan hukum dan juga nas agama. Dan bila kita nak memahami konsep ini, maka ia juga tertakluk kepada pembahasan berkenaan dengan irhas, karamah pada wali-wali dan sebagainya. Bukanlah benda tu yang dikatakan sebagai bertentangan hukum dan nas ni bukanlah hukum akal, tetapi kalau di dalam agama boleh terima, maka kita juga kena faham benda tu juga boleh berlaku pada mana-mana orang. Yang keempat, faham juga tangkal jampi, wafak, ar-ramal, ma'rifah, nujum dan perkara-perkara seumpamanya adalah kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali tangkal dan jampi daripada ayat Al-Quran dan jampi daripada jampi yang maksur, iaitu jampi yang sabit pada Nabi SAW. Mula-mula disebutkan di situ tangkal, jampi, wafak, ar-ramal, ma'rifah, nujum dan sebagainya itu adalah satu benda yang perlu diperang, kecuali ada tangkal, ada jampi yang dibuat, yang diambil daripada ayat Al-Quran, dan juga jampi yang maksur, yang maksurat, iaitu yang sabit dengan Nabi SAW. Maksudnya asasnya adalah haruslah. Kalau kata tangkal, sebagai pendapat mengatakan tak ada masalah, silakan. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah punya mazhab, dia tak ada masalah dalam bab pemakaian tangkal. Sama juga dengan pembakaran gaharu. Kita jarang ni malam Jumaat daripada bakar. Di kedai tu tengok colok dipacak tu, kata depa ni Islam ke tak? Tengok tulis luar tu nama kedai Islam, toke yang duduk kat cashier pun Islam, tapi siapa bakar colok lagu tu. Rupanya pada pengamalan mereka, di tempat mereka, benda tu adalah benda biasa. Kita sajalah yang tak biasa faham. Mari ada satu baby, dia ikat tali hitam dekat lengan, dia ikat tali hitam dekat tengkuk bukan tengkuk, pinggang. Jadi bila pergi kat misi terus hebat, kata ni tangkai ni tak boleh. Dan tanya kepada ibu budak tu, ni apa dia? Ibu budak tu kata tangkai, kan? Jadi dia tu suruh buang. Bila ditanya dekat kita bak balik, mungkin dia mazhab Hanafi. Satu lagi, kalau tengok dalam perubatan, kita dulu pernah forensik amalan perbidanan, lama dah lah, masa tu arwah Datuk Rundin pun ada, dan Datuk Rundin yang bentang terja, dia bawakan beberapa perkara berkaitan dengan perbidanan. Kemudian ada 2-3 orang lagi yang cerakinkan isu yang sama. Masuk pada bab berkenaan dengan tali hitam, dia main daripada benang, kemudian dia jalin buat satu macam gelang, dan dia ada adjuster, dia boleh adjust, dia bukan rat. Bila kita tanya dan diskusi berkenaan benda tu, yang pertama disebutkan asasnya adalah harus. Yang kedua, kena perhatikan bidan yang dipasang tu dia pakai tu untuk apa. Dan bila kita pergi kepada lapangan, kita cari tuk bidan yang masih lagi adalah masa tu dah ada lagi 2-3 orang. Bila kita jumpa, tanya pasal apa duk bawa tali hitam dekat pinggang, dekat tangan. Rupanya dalam istiqra' kajian perbidanan bangsa Melayu tradisi dan juga klasik, kaedah yang diletakkan benar, yang ni perkataan mereka, bukan saya punya perkataan, mereka punya perkataan. Mereka kata yang bubuh benar tu adalah untuk tengok bayi tu bertubuh ataupun tidak. Maksud bertubuh tu bertubuh, tumbesaran tu. Yang kata bertubuh, kata ustaz ni kata apa pula? Bertubuh. Lo jangan dengar kan. Jadi ada setengah budak dia tak ubah pun. Dia tak ubah semua pasal dia tengok pada kemampuan baby tu, pada bacaan depa, pada kajian depa, pada bukan ramalan, tapi daripada dia tengok mata budak tu macam mana, depa tengok langit mulut budak tu macam mana, depa tengok tekan perut budak tu macam mana. So adalah kaedah perawatan tu, dan depa letak tali ataupun benang hitam yang dibuat gelang. Sampai
sampai satu masa mereka akan main check, mereka akan main tengok, sebab dia ada estimate benda ni, dia punya cekang tali tu ataupun gelang tu tadi mestilah sendat bila mai bulan-bulan tertentu. Dia akan kira untuk bidan yang check ni. So bila sampai tahap kiraan mereka dan mereka setuju mengatakan budak ni dah okey, boleh flow macam biasa, mereka buka. Ada setengah orang bidan akan beritahu kena buka, ada setengah orang dia tak buka pun sampai berelang dekat tangan baby tu kan, punya bertubuh. Tapi benda tu perlu untuk diperhalusi lah, bukan dengan mudah kita simplify kata benda ni adalah benda yang tak sepatutnya. Kita bukan berniat untuk melindungi kelompok-kelompok tertentu, tidak, sebab asalnya adalah sama, iaitu semua benda yang berkaitan dengan tangkal, jampi, wafak, ramal, makrifah, nujum dan perkara yang seangkatan dengannya wajib diperangi kerana dia adalah kemungkaran. Tetapi kata Syahid Imam Al-Albani, kalau tangkal dan jampi daripada ayat Al-Quran dan jampi daripada ayat yang makthurat, maka benda tu adalah satu benda yang boleh diperbolehkan dalam agama. Lepas tu kadang pergi kedai ada wafak, dia boleh letak yang jenis, dia buat peta, dia buat graf, dia buat segi 4 ada 6, lepas tu dia buat macam sudoku, dia tulis huruf-huruf tertentu kan. Dia bukanlah semua benda tu benda yang tak sepatutnya. Ada benda yang wafak dibenarkan, cuma kita bukan ahli, kita tak wani kena bawa benda tu pergi tunjuk. Ada setengah yang dia guna ayat Qurannya, dia bubuh ayat 1000 dinar. Kita tanya cashier suruh baca, dia tak tahu. Yang dia tahu dia kira duit 1000 tu Dia kata cukup duit 1000 kira okey tak cukup tak okey. Kita ambil cari ayat 1,000,000 dinar kan, lagi banyak sikit untung. Sebab tu kalau kata nak pelekat, nak letak, nak gantung, silakan, cuma kena ambil daripada apa yang telah dibenarkan dalam agama. 1.5 fahamnya adalah faham betapa pendapat imam atau penolongnya dalam perkara-perkara yang boleh menerima andaian dan dalam perkara-perkara yang berhubung dengan masalih mursalah boleh diterima sekiranya tidak bertentangan dengan kaedah syarak. Imam dekat sini merujuk kepada yang pertama adalah imam mu'tabar pada pengasas setiap daripada mazhab yang ada. Begitu juga dengan penolong yang merujuk kepada ahli-ahli dekat, ashab mereka ataupun anak murid mereka ataupun golongan-golongan yang telah relatekan ataupun dikaitkan dengan imam-imam mazhab. Kalau kita tengok balik dalam pendekatan mereka untuk mengeluarkan fatwa, dan selama mana perkara tersebut tidak bertentangan dengan syarak, maka diperbolehkan dan kita boleh ikut benda tu. Kerana ada benda yang di-clearkan dalam Quran, ada benda yang diletakkan dalam Quran kemudian di-clearkan dalam hadis, ada benda yang tidak nampak secara jelas daripada Al-Quran dan hadis, kita yang tak nampak, padahal Quran ada aja. Jadi diambil qiyas. Qiyas ni apa dia? Hukuman yang dijatuhkan kepada isu tertentu yang berlaku di zaman Nabi atau di zaman para sahabat. Jadi kita ambil kiasan daripada keputusan hukuman untuk kes-kes tersebut yang berlaku itu. Kalau tak ada dalam isu berkenaan dengan kes tu pernah berlaku dulu, maka akan diperpanjangkan untuk dibincangkan oleh ulama. Maka yang tu yang keluar ijma' jumhur ulama mengatakan begini dan begini, maka kita ambil jalan yang paling sesuai mengikut satu geografi, yang kedua kebudayaan, yang ketiga keperluan kita. Dan dia bukan hanya statik beku kaku dengan satu fatwa dan perlu untuk disampaikan dan dipakai oleh semua orang, tidak. Untuk belah kita ada kaedah dia, untuk belah lain ada kaedah dia. Sebab kita duduk dalam keadaan geografi yang tak sekata, garisan meridian kita pun tak sama. Kita duduk di khatulistiwa, mereka duduk di hemisfera, maka kiraan masanya juga tidak sekata. Tak boleh kita nak abang kata lepas sejam suku hampa kena sembahyang dah, padahal mereka punya matahari duduk pada pengorbitan yang sedikit melonjong. Jadi mereka kena ambil masa panjang. Kalau macam belah kita, ya kita tengok pada waktu-waktu tertentu dan dah cukup masa, maka kita boleh solat. Perkataan yang keenam, perkataan kita kena faham betapa perkataan seseorang boleh terima atau tidak. Kita kena faham kata benda tu, kalau orang tu bercakap kita boleh terima ataupun kita boleh tolak, kecuali perkataan Nabi SAW yang maksum. Kalau daripada Nabi tak boleh tolak. Daripada Nabi adalah sami'na wa ata'na, duduk dalam keadaan tidak ada pilihan. Bila Nabi nyatakan A, B, C, maka kita pun kena A, B, C. Tak boleh kita nak ejah-ejah lagi. Cuma kaedah dia, ya, yang tu boleh nak macam cara kita menyikapi setiap daripada perkataan Nabi itu bergantung kepada keperluan kita dan juga kemampuan kita.
Faham juga yang ketujuh adalah seorang Muslim yang ilmunya belum sampai ke peringkat nazar, mampu memahami dalil-dalil hukum, mestilah mengikut salah satu imam dalam Islam. Ini asas, antara asal Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukan kata kita buat comparison dan kita pilih mana hukum yang paling sesuai dalam mazhab ni, dan kemudian kita compile untuk kita guna. Tak wujud benda tu. Daripada sekian ramainya, daripada zaman salafus salih, baik daripada zaman tabi'in, baik daripada zaman tabi'in, bahkan dimercukan di zaman sahabat, mereka juga duduk dalam keadaan dua mazhab. Kalau kita tengok selepas daripada zaman Khulafa ar-Rashidin, di kalangan para sahabat akan menjadikan dua pakar rujuk utama, iaitu pada dua jalur. Kalau ikut faham kita, kita katakan mazhab, iaitulah Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Para sahabat akan refer pada dia. Bukan dekat para sahabat, tabi'in juga akan bercantum dekat Abdullah ibn Abbas dan juga Abdullah ibn Umar. Kemudian bila mai zaman tabi'in, maka keluarlah segala faham yang di enrichment, yang diperkayakan, development dan dibangunkan daripada sekolah pemikiran Abdullah ibn Abbas dan juga Abdullah ibn Umar. Kemudian sampailah kepada apa yang disebutkan zaman salafus salih. Ditandakan mulanya Imam Malik, diteruskan oleh Imam Syafi'i, kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mercu yang teratas adalah Imam Abu Hanifah yang lebih dekat kepada zaman tabi'in. Dan kemudian selepas daripada itu, sepakat ulama mengatakan cuma diikat dan diukur setiap daripada pemetaan fiqh dan juga keperluan umat, pemfatuan, peletakan hukum diambil pada empat mazhab yang utama ni. Jadi kalau kita tengok pada mazhab ada dekat situ Imam Abu Hanifah, ada mazhab Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kena belajar untuk faham bagaimana nak memilih daripada empat mazhab ni, mazhab mana yang kita nak ikut. Hak tu je. Dan adakah boleh ikut suka-suka? Dia kena tengok requirement dia. Tempat kita banyak pakai apa? Syafi'i, maka kita ambillah Syafi'i. Takut lagi bila hang pergi ambil mazhab lain, hang pergi apply, implement benda tu dekat tempat yang mazhab Syafi'i, dia akan timbul kekeliruan. Apa imam tak baca bismillah? Pada imam tu baca bismillah, tapi bismillah dia pelan. Imam awak tak kiam, imam lepas tangan dekat sisi. Kita pun serialah. Kita pun duduk dalam keadaan yang bertembung kedudukan faham dari dekat situ. Sebab tu penting untuk kita bukan dekat belajar lah ni, bukan dekat kenal, tetapi juga dah tiba masa dah ada usaha untuk kita mempertahankan. Hari ini kita kena belajar mempertahankan. Bukan dekat kena belajar faham tak, sampai kita lah kena mempertahankan. Sebab ada orang suka-suka dan mudah-mudah untuk memperkotak-katikkan mazhab-mazhab. Dia tengok mazhab Hanafi, dia tengok mazhab Syafi'i, dia tengok mazhab Hanbali. Daripada tiga-tiga ni mana yang lebih sempoi, yang mana lagi sempoi, yang mana lagi senang. So dia ambil hukum daripada tiga-tiga mazhab yang paling senang, yang tu yang dia apply dalam hidup dia. Ini adalah satu benda yang bertembung dan juga bertentangan dengan sikap dan sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana kita perlu ada penelitian dalam bab pemilihan mazhab tu. Lepas tu bila sebut berkenaan dengan apa yang dikatakan RUU, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya, ya, keperluan kita pada hari ini sebab kita dah diganggu gugat. Kalau tak diganggu tak ada masalah. Tapi kalau kita dah diganggu, maka perlu kepada siap siaga untuk mempertahankan. Takkan kita nak biar ni, nak kena duk jentik kepala, duk tarik telinga. Tak, kita kena ada satu usaha untuk mempertahankan supaya tidak menjadi kelang kabut anak-anak kita, cucu-cucik kita. Tera kita duk ada ni pun dah macam-macam dah duk kacau, tambah kalau kata esok lusa. Lepas tu kena perhatikan dengan jelas. Dan bagaimana kita nak menyatakan betapa selama mana kita ni tak sampai peringkat yang mujtahid, kita kena pilih salah satu jalan. Imam hadis juga bermazhab. Imam hadis yang hafaznya ratusan ribu hadis juga memilih untuk mengikut mazhab. Tiba-tiba kita lagi dahsyat pada imam hadis. Tanya apa ada hadis? Tak apa, tapi hadis apa saya tahu semua. Abang hadis apa? Dia Google. Kan? Itu bukan imam hadis. Tu mamam hadis nama dah. Kan? Kita bukan jenis duduk dalam kategori itu. Maka kita tak mampu untuk menjadi imam mazhab. Kalau kata ada orang dia kata saya tak ikut mana-mana mazhab, saya cuma pilih mana-mana yang baik, mana-mana yang mudah dan saya apply dalam hidup, maka ketahuilah orang tu adalah imam mazhab. Kalau ada orang tak mau ikut mazhab, kita kena tahu yang orang tu adalah imam mazhab. Kalau kata nama dia Hafifi, mazhab Hafifi lah. Kan? Kalau nama dia Nazih, maka mazhab Nazihi.
Itu dia punya imam. Saya tak ikut mana-mana mazhab, saya ambil daripada Nabi terus. Lagi dahsyat. Sebab tu janganlah duduk dalam gelanggang faham demikian, kerana ia akan menatijahkan kerosakan yang bakal direbakkan dalam masyarakat. Sebab orang pun akan tengok, oh macam senang lah ni, so lepas berkat pulun ikut juga. Yang kemudian yang ke-8, faham yang ke-8 adalah faham pada perselisihan pendapat dalam permasalahan camal fiqh tak seharusnya menjadi asbab percaya dalam agama. Dan ini sebenarnya tak ada masalah pun, kan? Tuan-tuan angkat takbir, tangan dekat telinga, tangan dekat bahu, tak ada masalah pun. Tuan-tuan kiam nak letak dekat dada, letak dekat perut, bawah pada pusat, atas pusat, di jantung, nak lepaskan di tepi, tak ada masalah pun. Tuan-tuan baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah saja kuat, Bismillah pelan, tak ada masalah pun. Tuan-tuan baca dengan riwayat-riwayat tertentu, tak ada masalah pun. Turun sujud menggunakan lutut ataupun tapak tangan, tak ada masalah pun. Cuma bila ada orang yang ambil kesempatan atas kesempitan ilmu, kejahilan masyarakat, maka mereka akan mula bolkan, tebalkan sebenarnya yang betul yang ni. Yang ni yang kata my gang sebenarnya ni. Hak ni yang bahaya. Sedangkan itu adalah pilihan. Ma dhahaba ilaih bermaksud madhab. Apa yang kamu nak ambil pada Nabi SAW. Cuma kita ambil pada pandang orang yang lebih alim daripada kita. Siapa lebih alim? Tok guru kita. Siapa lebih alim? Tok guru pada tok guru kita. Sampailah kepada Imam Syafi'i. Sampailah kepada guru Imam Syafi'i. So benda tu adalah benda yang berkisar pada kebenaran yang hakikat. Cuma hari ni orang suka ambil poin untuk pastikan pertemuan. Yang ni yang kita bahaskan juga berkenaan dengan Khawarij. Kelompok yang tak suka Islam ni maju. Kelompok yang tak suka Islam ni membangun. Dia tak suka Islam ni bersatu. Kelompok Khawarij ketika mana mereka mengadu domba antara blok Sayyidatina Aisyah dan juga blok Sayyidina Ali. Bila mana berkumpul dan juga bertemu, berbincang, dan akhirnya blok Sayyidatina Aisyah bersetuju dengan pendapat Sayyidina Ali, maka mereka pun pulang. Dalam perjalanan pulang, Puak Khawarij nampak benda ni tak sepatutnya begitu. Sepatutnya blok Sayyidatina Aisyah terus serang blok Sayyidina Ali, tapi tak jadi. Sedangkan di kalangan para sahabat menerima setiap daripada saranan dan juga cadangan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an untuk bukan memperlahankan, tapi untuk mempertahankan Sayyidina Uthman, dan dalam masa yang sama nak menjaga dulu kekhalifahan itu supaya tidak menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat umat. Dan ketika mana waktu itu, maka diserang Puak Khawarij ni, pergi serang blok camp Sayyidina Ali, dan dalam masa yang sama Puak Khawarij yang berpangkalan yang sama juga menyerang camp Sayyidatina Aisyah sampai wujudnya perang Jamal. Kemudian diteruskan lagi rebakannya pada leluasa perang Siffin. Kemudian sampai kepada zaman Yazid bin Muawiyah, iaitulah perang Hurrah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang duduk daripada kampung berhenti dan mereka berkumpul di perkampungan Harura. Dan mereka inilah kelompok yang menjadi golongan Hurriyah, dan akhirnya dinisbahkan pada perang yang cukup dahsyat, iaitulah perang Hurrah. Matinya bukan sedikit tuan-tuan di kalangan sahabat, 70,000 orang di kalangan sahabat. Dan Nabi dah tandakan dah, Nabi sebutkan pada sahabat, abang dekat satu orang sahabat, Sayyidina Ammar Ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW betapa Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma akan dibunuh oleh burah, satu orang yang melakukan burah. Maka ketika itulah mereka mengatakan yang menjadi burah adalah apa yang disebutkan sebagai Muawiyah itu sendiri. Dan adakah burah ni fasik? Tidak. Adakah dia tu melakukan penentangan tu dikatakan sebagai fasik? Tidak, sebab dia sahabat. Muawiyah bin Abu Sufyan, dia adalah seorang penulis Al-Quran. Dia bukan orang biasa-biasa. Cuma benda ni berlaku disebabkan adanya kelompok-kelompok seperti zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila main dekat zaman berlakunya perang Jamal dan Siffin ini, peledaknya dan juga pencetusnya adalah Abdullah bin Sabah, dan kelompok yang melakukan pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman dan juga seterusnya kepada Sayyidina Ali, anak anda Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Mereka juga adalah orang yang diperkotak-katikkan oleh kelompok pemberontak yang terhasil daripada geng-geng Khawarij, iaitu merasakan lebih Islam daripada orang lain, merasakan lebih faham Islam daripada orang lain. Bukan orang biasa-biasa, mereka adalah penghafaz Al-Quran, mereka solat bersama-sama, solatnya banyak sampai Nabi kata mereka punya solat lebih banyak daripada kamu.
baca Quran mereka lebih banyak daripada kamu, puasa mereka lebih banyak daripada kamu, tapi tumbuh besar dalam hati, berlubuk dalam diri adalah merasakan dia lebih faham Islam daripada orang lain. Ini yang bahaya. Dan akhirnya dia membenamkan rasa cinta sesama masyarakat umat. Yang penting kebenaran pada faham dia itu boleh dikibarkan pada setiap lapangan, dan dia nak orang tunduk sujud pada faham dia. Dan ini yang berlaku di zaman sahabat, dan dia sedang diimitate oleh kelompok-kelompok tertentu sampai ke zaman ini dan akan datang. Sebab Nabi kata kelompok ni dia akan ada sejak pada zaman Sayyidina Uthman sampai kiamat. Sebab mereka adalah tentera-tentera Dajjal. Sebab tu kalau kita masuk payah pula. Cuma tu lah nak abang dia macam tu lah. Dia punya pemetaan oleh Nabi SAW, Nabi landscapekan kepada kita sifat macam tu, dia boleh bertahan. Sebab mereka ni adalah orang yang boleh dikatakan tidak punya agama. Dia boleh masuk dalam mana-mana agama. Mereka adalah golongan pelampau yang hanya mencetuskan modal untuk mempertembungkan di antara kedua, baik di kalangan Islam sama Islam. Dan sebab tu kena faham betapa perselisihan pendapat dalam masalah fiqh ni, kita kena hands over. Kelas cuci tangan lah, tak duk berkeli lah. Ni duk berkeli lagi pasal nak angkat takbir, berkeli lagi pasal nak turun sujud. No ni, tak payahlah kita ambil point tu untuk menggigit kaki kita mendaki ke muncak kegemilangan. Sebab kita nak tengok tempat tinggi, macam mana Nabi boleh nampak kebaikan Islam ni. Tapi kalau kita masih lagi mengheret gigitan anjing-anjing isu seperti kecil ini, maka selamatullah kita tak akan dapat melihat macam mana imam-imam terdahulu melihat Islam. Imam Al-Ghazali, Al-Biruni, Al-Jazari, Al-Khawarizmi, begitu juga Ibnu Nafis, Ibnu Firnas, bagaimana mereka melihat kebaikan Islam tu dengan mata pandang yang lebih terkedepan, beyond expectation. Tak boleh sampai. Yang kesembilan adalah faham betapa membincangkan masalah yang tidak membuahkan amal adalah tergolong ke dalam perkara takalluf, iaitu memberat-beratkan yang ditegah oleh syarak. Membincangkan masalah yang tidak membuahkan amal, bincang ranap satu-satu isu. Cerita dia puasa 6, duk bincang dalil, duk bincang sebab, duk bincang ganjaran. Lepas tu bila mai time bulan Syawal, 1 Syawal dah habis, haram tak puasa pun, kan? Duk tanya bab puasa Muharram. Ustaz, puasa Muharram ni macam mana? Kita pun puas lah duk abang ada. Main Muharram, haram. Kan? Dia nampak muka dia duk botok kat ubuk suara tu lah. Kan? Bila main kata Yamul Bid, tanya orang rendah tiap-tiap bulan. Bila kita abang kata puasa macam ni, oh bagus lah apa-apa. Main 13, 14, 15, dia ranap awal lagi. Kata duk botok kat Sulaiman tengah hari. Tanya siapa, bukan kata nak puasa tu. Tak, saya saja tanya. Jangan sampai hampir pulun tanya, hampir runah kawan tu sampai tinggal kulit 2-3 inci, lepas tu hang tak buat amal pun. Itu bukan kaedah dalam berusaha untuk memahami. Sebab tu kata Nabi SAW, innallaha kariha salasa, Allah benci pada 3 benda. Yang pertama qila wa qala, yang kedua kasratus soal, yang ketiga idha'atil mal. Nabi SAW sebut ada 3 benda yang Allah Ta'ala benci. Yang pertama qila wa qala, dia cakap kata ada orang kata, kan? Dia main kat kita, dia kata, kemarin hang pi ada kedai tu kah? Dia tu siapa buat kah? Ada. Pernah buat? Perangai lagu tu. Allah benci. Bukan Allah, innallah la yuhibbu, kata Nabi. Tak, innallah kariha tu. Sebab dalam bahasa dia Nabi akan guna innallah la yuhibbu, maksud dia Allah tak suka. It's okay lah Allah tak suka, kan? Bukan okay, benda tu tak okay, tapi perkataan tu sedikit lunak, lembut sikit lah. Absorb kita ada main spring lah juga, dia nanti tekan dalam juga. Tapi kalau dia main abang kata Allah benci, berat sikit, kan? Kalau orang kata kita, saya tak suka lah dengan kamu, okey lagi. Tapi kalau dia kata aku benci kan, dia jadi macam mana? Beza tak dia punya impak dia tu, defect dia lebih kuat sebab guna kalimah benci. So Allah, Nabi SAW sebut kata apa? Allah benci 3 benda ni. Yang pertama qila wa qala tu. Mai dekat orang, dia tu jom pi apa ni, pi mana? Pi situ Ustaz. Siapa ajak? Ada. Dia tak mau abang, kan? Ataupun orang tanya kita pi ajak orang tanya kita nak pi mana? Ada. Tak mau abang pi mana? Jom ikut aku. Tolong nak ajak aku pi mana? Ada. Tak boleh. Benda tu tidak disukai. Bukan tak disukai, benda tu dibenci oleh Allah. Orang Islam ni dia kena jelas, dia kena izhar, dia kena terang, dia kena jelas. Dia tak boleh duk buat shibih-shibih lagu tu, dia tak boleh nak buat sembunyi-sembunyi. Sebab tu kita berani sebut kata itu prank-prank dalam Islam ni tak ada.
Kemarin tak tahu di negara mana, Konoha ke di mana ke, buat prank, sampai student tu sakit jantung mati. Prank. Dan kita duk abang berdawai, Islam tak pernah mengajak prank. Imam Syafi'i pernah kena, tapi bukan pasal dia prank. Dia cuma hantar utusan, kata dia nak balik, kan, bagi tahu dekat mak dia. Mak dia tanya dekat dia, hang balik bawa apa? Dia kata balik bawa unta, balik bawa kitab. Mak dia kata, aku nak jumpa dengan Syafi'i aku bukan nak jumpa dengan Imam Syafi'i. Aku tak mau segala unta, tak mau segala kitab. Jadi Imam Syafi'i dia sedekah segala unta dia, sedekah segala kitab, dia balik seorang-seorang nyong-nyong pergi jumpa mak dia. Sebab dia tak mau langsung lawan cakap mak dia. Dan kita hari ni tak, kalau boleh perkena hampir riau mak-mak kita buat konten, terpisah 10,000 27 km. Mak terkejut, dia tengok anak ada dalam rumah, riau lah kita pun. Lepas tu tulis pula admin bawah tu, siapa potong bawang. Dengan admin mau starlight tadi bang. Tapi benda ni dah dinormalisasi kan tau. Kita nak ni pun tak boleh. Bawa anak pergi kedai makan, duduk saat tak tahu mai toke tu tengah belanga-belanga, duk bawa sekali happy birthday to you. Anak dia pun terkejut, ni pasal apa ni? Saja kami buat surprise. Islam, sorry to say, tidak menganjurkan surprise. Dia gentleman, dia one by one. Urwati sunnawari. Satu kali aku cakap sama dengan 100 kali aku cakap. Dia jenis gitu yang dia tak ada duk kilas-kilas, dia tak ada kia-kia. Itu kaedah dah. Tapi kalau kita duk pulun juga nak prank, pulun juga nak surprise orang sampai tak melampau, ini adalah satu benda yang bukanlah bebal, tetapi nilai dangkal dalam memikir. Itu yang kita nak kena usaha elak, kan? Cuma nanti orang kata lah, dia plain lah, dia kosong lah, dia flow dia macam tu lah, tak ada impact untuk buat satu-satu kejutan. Islam tak menganjurkan. Sebab tu kita nak abang kata benda tu tak boleh. Dan begitu juga yang kedua, kata Nabi SAW, kasratus soal, banyak bertanya, tanya ranak, macam kita abang tadi ni, tanya pulun haram tak buat pun. Hak tu tak boleh. Sama seperti mana kelompok Yahudi tanya pasal lembu tu, sampai lembu tu pun risau dah, kan? Sampai lembu tu pun risau, nak kena pilih lembu mana, color apa, dah guna tak guna, membajak ke tidak, beranak ke tidak, menyusu ke tidak, sampai macam tu. Sebab tu dilarang dan dibenci pada orang yang banyak bertanya tetapi tidak membuahkan amal. Dan yang ketiga adalah hadis tersebut Nabi kata idha'atil mal, iaitu banyak menghabiskan harta ke arah benda yang tak sepatutnya. Harta tu digunakan ke tempat yang tidak memberikan kebaikan pada iman, tak menambahkan ketebalan yakin dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faham yang ke-10 adalah mengenal Allah. Faham betapa kita ni kena belajar untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah, membersihkan Allah daripada segala sekutunya, adalah akidah Islamiah yang paling tinggi. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW berhubung dengan sifat-sifat Allah hendaklah kita terima dengan tidak melakukan sebarang takwil atau membekukan nas-nas tersebut. Okey, maksudnya usaha untuk mengenal Allah ni kita kena belajar sampai kita faham apakah kemuncaknya jalan mengenal Allah Subhanahu Taala, iaitulah dengan menjadikan asas akidah sebagai keutamaan dalam kehidupan. Sebab tu dalam bab ritual kita duk beritahu jangan duk ada connection dengan ajaran agama lain. Sebab kita berdiri pada titik waliyadin, untuk apa agama apa, untuk aku agama aku. Jadi kalau ada kaitan dengan ritual, no. Culture, yes. Culture, yes. Tadi ada satu, dia tanya, kalau lah dia mualaf, kalau kata mak dia meninggal dunia, adakah dia boleh untuk involve dalam apa-apa perkara berkaitan dalam upacara pengebumian? Sorry to say, kita kata tak nak. Kalau ia berkaitan dengan upacara, ritual, tak boleh. Nothing, tak boleh buat apa. Habis tu kalau kata nak tolong susut, tak boleh. Sebab dia ritual. Yang tak boleh. Tolong bakar gaharu pun tak boleh. Dia kata kalau cuma pakai baju sama, tengok balik kenapa nak pakai baju sama. Dia nanti pakai baju color hitam, color putih, selok color hitam. Dan dia kata kalau pakai tu nanti semua akan pakai sama lah. Jadi kita tanya kenapa pakai? Dia kata sebab nak menghormati pemergian si mati tu. Jadi benda tu tak boleh. Sebab bukan cara begitu kita diajak untuk menghormati si mati. Habis tu kalau kata pakai, nak pakai tu macam mana? Kalau kita pakai sebab nak bagi semua sama, is okay. Sebab semua pakai putih, kita pakai putih, okey lah. Sama juga dengan Raya Cina dia pakai baju merah. Sebab apa semua pakai merah? Okey
tak ada masalah. Tapi kalau dia main dengan faham dia kata ong, kan, ong tak ada dalam Islam, tak ada ong. Yang ada ong kata tu pun tem-tem hujan ni banyak lah kan, tak ada ong. Kalau kata nak cerita bab merah tu dia bawa energi, vibe positif dan sebagainya, lagi tak ada merepek. Bukan kita meletakkan penghinaan ke atas agama, tidak, tetapi struktur asas akidah kita begitu. Kita tidak boleh nak compromise dalam bab berkaitan dengan akidah. Kalau benda tu hanya berkaitan tentang, contoh, dia terlibat dalam proses untuk menghimpun kat adik-beradik untuk balik, mereka nak buat ritual, it's okay, dia nak tolong telefon panggil mereka maklum berkenaan kematian, dia nak menyediakan segala keperluan masak bagi orang yang main makan dan sebagainya, it's okay. Tapi kalau kita termasuk di situ bab ritual, bab penyembahan, bab untuk berpisah dengan si mati mengikut apa upacara agama-agama tertentu, maka itu tidak dibenarkan. Sebab kita dah buat penyaksian la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itunya. Sebab tu jangan kita mudahkan sangat. Sebab nanti dia akan cenderung juga untuk cari pendapat yang paling sesuai dan paling lunak dengan dia. Dan ada juga orang Islam kita yang pulun lebih daripada tu. Yang Allah ni yang pakai duit ingat banyak bukannya orang yang daripada agama tu pun orang Islam kita lah, yang tolong menegakkan benang yang basah tu, yang tolong duk kononnya nak mengharmonikan dalam usaha mereka nak menghormati agama lain, padahal dia bukan menghormati agama lain, dia sedang menghina agama sendiri. Hak tu yang bahaya. Kita lah ni nak jaga akidah kita, sebab currency yang bakal dibawa bertemu dengan Allah adalah taqwa. Dia tak pakai note ringgit, dia tak pakai bond saham, dia tak pakai kita punya keuntungan syarikat tak. Yang kita nak bawa depan Allah bermodal bekalkan currency iman dan taqwa. Nak jaga currency iman dan taqwa ni lah yang dikatakan sebagai menjaga permulaannya dengan akidah. Dan juga kita kena faham betapa sifat-sifat Allah hendaklah kita terima semua apa yang telah disebutkan dengan tidak melakukan sebarang takwil ataupun membekukan nas-nas tersebut. Iaitu pada ketetapan Allah Ta'ala mengatakan sekian-sekian pada zat dan sifatnya, begitulah Allah. Dan kita tak boleh nak berusaha untuk merasakan kedudukan tertentu bagi sifat dan juga zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kesebelah, mesti faham setiap bid'ah dalam agama Allah tidak mempunyai asas sandaran. Bid'ah ini wajib diperangi dengan cara yang paling bijak. Konsep dalam kita memahami bid'ah, badi'us samawati wal ard, badi'us samawati wal ard, maksudnya dulu tak ada langit dan bumi, maka Allah jadikan dia. Bid'ah ni bermula daripada kalimah itu juga, badi'us sama, badi'u, maksud dia benda tu tak ada, lepas tu ada. Adakah tak diperbolehkan dalam Islam? Boleh. Iaitu yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah, dan juga satu lagi bid'ah sayyi'ah. Yang sayyi'ah tu benda yang tak ada kaitan kebaikan langsung pada penetapan dan juga peningkatan iman. Tapi kalau kata benda tu ada asasnya, ada dalilnya, silakan, tak ada masalah. Selagi mana benda tu masih lagi sabit kepada baginda Nabi SAW. Kemudian bid'ah dengan menambah, meninggalkan dan beriltizam dengan bid'ah mutlak merupakan masalah khilafiyah dalam ilmu fiqh. Setiap orang mempunyai pendapatnya sendiri, tidak menjadi kesalahan dilakukan penelitian untuk mencari hakikat melalui dalil dan bukti. Ya, Islam adalah agama dalil, Islam adalah agama hujah. Itu isu berkenaan dengan cuti hari Jumaat, kan? Lepas tu keluarlah orang kata tidak ada nas cuti hari Jumaat, sebab tak ada pun dalil yang kata kena cuti Jumaat. Maka orang pun bekat bertepuk, bertampak lah, oh bagus ada macam tu punya fikir. Kita pun balas balik, kita buat tidak ada nas melarang umat Islam cuti Jumaat. Boleh faham tak? Kalau mereka berdiri pada konteks mencari dalil yang menyuruh, kita juga faham pada konteks mencari dalil yang melarang. Ada orang kata tak pernah Nabi suruh baca Yasin malam Jumaat, kan? Kita pula cari tanya dekat mereka, ada tak dalil Nabi larang baca Yasin malam Jumaat? Padahal tak ada, benda tu tak ada apa pun. Asalnya adalah harus dipersilakan baca Fatihah lepas solat. Ada kata tak boleh sebab Nabi tak buat. Ada tak Nabi larang baca Fatihah lepas solat? Tak ada boleh. Apa masalah? Pasal apa nak perinci dan menyusahkan? Kita tanya lepas solat tu termasuk pada masa bila? Oh, lepas solat ni termasuk pada masa yang Nabi tak baca. Okey, bila kita boleh baca Fatihah dalam solat? Luar pada solat boleh baca Fatihah tak? Boleh. Okey, luar daripada solat adakah termasuk waktu selepas solat?
Dia tahu waktu lepas solat apa termasuklah waktu yang dikira sebagai luar pada solat. Jadi membaca Fatihah lepas pada solat adalah diperbolehkan. Apa masalahnya? Dan tambahan pula benda tu berkaitan dengan satu timeline yang berada selepas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai kan? Tak ada apa dah. Jadi tinggal lagi kita nak ikut imam ataupun tak mau ikut imam terpulang, tetapi nak baca apa dipersilakan. Maka diperincikan ulama kenapa baca Fatihah, sebab kita nak baca ayatul kursi. Jadi dalam bab adabul Quran, kita nak beradab dengan Quran, nak membaca ayat Quran, dia kena mula dengan umul Quran. Maka dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian barulah dibacakan dengan bacaan yang disebutkan ayat daripada surah Al-Baqarah, mula ayat 155, kemudian barulah ayat 255 ayatul kursi. Itu kaedah adabnya. Sama juga dalam tahiyat, tuan-tuan dengar baca tahiyat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia baca tu pasal apa? Sebab dia memuliakan Nabi SAW atas asbab kebiasaan dia. Dipersilakan. Sebab dia memang panggil Nabi dengan panggilan begitu. Ada tak dalil? Ada. Dalam Quran Allah Ta'ala tak pernah panggil dengan panggilan Ya Muhammad. Allah Ta'ala memanggil Nabi SAW dengan panggilan gelaran. Kemudian barulah dipanggil nama Nabi SAW. Beza dengan Nabi-Nabi yang lain. Ya Musa, Ya Isa, Ya Harun, Ya Zakaria. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW tidak. Diletakkan panggilan yang memuliakan dulu, barulah panggil nama Nabi SAW. Jadi kalau Allah memuliakan Nabi dengan gelar panggil yang tertentu, apatah lagi kita. Sama macam mana yang kita ambil dalil surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Dalam gagasan titah perintah Allah dalam bab peribadatan, Allah Ta'ala suruh solat, puasa, zakat, haji, semua arahan tu Allah dan malaikat tak buat pun. Tapi bila mai arahan untuk perintah selawat, Allah dan malaikat buat. Jadi kalau nak timbang tara manakah amalan yang paling besar kedudukannya pada pewarakan dan perwatakan perjalanan ibadat, maka ulama kata yang paling utama adalah selawat. Boleh faham? Kalau kata bukan selawat, maka benda tu kalau bukan kerana Allah dan juga malaikat melakukan ibadat selawat tersebut, melakukan selawat kata Nabi SAW, maka benda tu tak ada pun duduk dalam kerangka yang dikatakan sebagai keutamaan. Tapi pasal Allah dan malaikat buat, maka benda tu jadi besar. Sebab tu kena faham konteks untuk kita connection all the dot sebelum kita nak keluar satu kalam, oh yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Cuma hari ni disebabkan influence, ada pengaruh, ada kuasa, ada lencun-lencun tertentu yang mengempukkan kedudukan orang-orang tertentu dan akhirnya mengkalamkan benda demi menjaga beberapa perkara untuk dia, bukan untuk masalah umat. Dan akhirnya apa kesan, natijah berat dan besar dia, masyarakat kita bertembung. Masyarakat kita masih lagi diulit dengan kenangan, duk fikir benda-benda yang tidak memajukan umat. Dan dalam waktu yang sama SpaceX dah boleh buat roket yang boleh ditangkap oleh chopstick. Ada kita duk bisa buat. Ada geng custom pernah duk buat roket macam tu. Drone pun belah pokok bunga kertas melingkup beberapa kali dah. Tu drone RM50, bam belah pokok bunga kertas. Orang kafir lah ni yang tak beriman pun, tak bersunat pun, tak bayar zakat pun, tak sujud pada Allah pun, dah boleh fikir untuk cipta benda yang sama, gagasan fikirnya macam ulama Islam terdahulu yang mula cipta kamera, yang mula cipta kod binari, sebab mereka tak terpanggil dengan isu-isu kecil begini. Mereka ada satu gagasan, wawasan begitu besar untuk diperincikan dan memberikan kebaikan masyarakat umat. Tapi benda tu lah ni diambil oleh tampuknya daripada kelompok-kelompok yang tak beriman. Mereka cipta segala macam, Mekazila nama dia, kalau tak silap. Shuttle, roket tu dah terbang, kemudian patah balik, main parking pula. Dulu kalau kata roket kita lepas, dia naik atas lagu tu lah. Tuan-tuan beli tanda clap, ada tanda clap main patah balik parking. Cucuh tanda clap, pinat betul patah balik mic kita. Tak ada. Yang ni dia boleh naik, dia boleh unduk balik, lepas tu ditangkap oleh Mekazila tu, yang the giant chopstick. Dan kejayaan tu disambut sampai hari ni. Dah berapa minggu, nak masuk 2 minggu dah, seminggu lebih. Nak abang kata mereka punya banyak masa untuk kaji alam semesta, jagat raya, kosmologi, astronomi, geologi, semata-mata kerana umat ini sedang disibukkan mana satu yang lebih baik. Nak baca tahiyat bersebut selawat ke ataupun tak sebut sayyidina ke, nak sebut nama saja. Boleh faham? Dan kita terbantut. Pembesaran, keagungan dan kemuliaan Islam tu terbantut kerana arrogant dan ignorant yang ada pada diri kita pada sebahagian.
Sebahagian dia kata habis tu duduk kelompok. Ya, duduk kelompok. Sebab kelompok ni duduk tibai, kelompok ni duduk melayan. Kalau kelompok ni tak layan, tak jadi pun. Tapi pasal kalau kata fikir balik pun memang kena layan lah, pasal mereka punya taruh pun pada agak kuah banjir bang. Kan? Jenis duduk bau 3 hari duduk bau gini. Jenis tibai ni bang. Yang ke-13, faham, mengasihi dan menghormati para salihin berdasarkan amal-amal salih yang mereka lakukan adalah satu sudut daripada qurbah, iaitu menghampirkan diri kepada Allah. Satu jalan qarib, satu jalan muqarabah, iaitu mendekatkan diri pada Allah. Macam mana jalannya? Iaitu dengan kita menghormati dan mengasihi orang-orang alim, orang soleh, orang-orang yang lebih berilmu daripada kita, orang yang lebih beramal daripada kita, maka kita raikan mereka, kita muliakan mereka. Itu adalah jalan, salah satu jalan mudah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah mendekatkan diri itu dengan jalan kita bubuh order yang tarik susu sampai meleleh keluar kok kacau tu. Itu pun jalan mendekatkan diri jugalah kan. Tapi dia kena pergi hospital dululah baru dekatkan dengan Tuhan. Innalillah punya jalan. Yang ni dia abang kata kena dekat dengan orang soleh supaya kita boleh tahu. Nak jadi orang yang baik, dia kena berkawan dengan orang yang baik. Nak berkawan dengan orang yang baik, maka dia pun kena usaha untuk jadi baik. Kan? Kalau kita tak baik lagi, kita susah. Ni jenis main duk buat ranggi kepala, duk utu ni apa semua, duk main teguk. Bukan kata orang soleh. Hak anak pak soleh tu pun belah awal lagi pasal nampak hang duk main. Jadi kita ada lah dia punya tertib adab dia tu. Tapi ada setengah orang dia tak mau jalan tu. Dia tak mau. Dia nak orang tahu kata dia tak hipokrit. Dia adalah seorang yang bukan hipokrit, tapi dia adalah hipopotamus. Sebagai contoh, buat panggil berbadak ayak, main serbu lah lagu tu. Lepas tu bila orang tak puas hati, duk angkat mulut, duk ngangar lagi. Benda ni yang tak sepatutnya berlaku. Patut dia kena ada belajar berkenaan adab. Kemudian yang ke-14, faham walau bagaimanapun menziarahi kubur adalah sunnah disyariatkan dengan syarat menurut cara yang maksud dan diterima oleh Rasulullah SAW. Ini perkataan Syahid Mahasal Mana. Dia kata ziarah kubur tak ada masalah pun. Bahkan Nabi SAW juga meraihkan dan menganjurkan untuk ziarah kubur demi untuk mendatangkan keinsafan. Dan keinsafan ni boleh datang pada tiap-tiap jalur bagi setiap orang. Ada setengah orang dia main dalam keadaan dia sampai kat kubur dia dah insaf dah. Ada setengah orang dia sampai kat kubur dia kena korek liang, dia duduk dalam liang tu dia dah ketak dah, tak boleh nak keluar. Ada setengah orang dia masa dia angkat jenazah tu dia dah ingat dah kata kematian. So benda-benda tu yang kata spark keinsafan tu kita tak tahu bila. Cuma dia punya rangkuman tu termaktub dalam ziarah kubur, ziarah mengingatkan seperti mana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang selalu kita bawakan kisah Sayyidina Uthman itu. Kemudian yang yang ke-15, faham mengiringi doa dengan melakukan tawassul kepada Allah melalui makhluknya adalah masalah khilafiyah dalam cara berdoa dan bukan tergolong dalam masalah akidah. Kaedah kita bertawassul juga adalah satu benda yang berkhilaf. Ada setengah pendapat mengatakan tak boleh, ada setengah pendapat kata boleh. Jadi atas kita nak guna boleh ataupun tidak. Tengok pada pandangan ulama, tengok pada pandangan imam mazhab. Kalau kata mazhab ni kata dibolehkan istighasah, tawassul, maka kita continue lah. Bagi mazhab ni kata tak boleh, maka lepas pun continue. Apa masalah? Masalahnya hari ni yang ikut imam ni duk tibai imam ni, yang ikut imam ni duk tibai imam tu. Sedangkan benda tu dah selesai pada masalah khilafiyah. Dia bukan masalah dalam bab akidah. Dan ini yang kadang-kadang menjadi taruhan, gadaian, cagaran bagi masyarakat umat tidak mampu untuk menakul dengan faham yang tertinggi betapa kita sebenarnya kena usaha meninggalkan perkara berkaitan dengan khilafiyah. Yang ke-16, faham betapa uruf, yakni kebiasaan yang salah tidak dapat mengubah pengertian hakiki dan lafaz-lafaz syarak. Maksudnya kalau kebiasaan yang berlaku, uruf ni pada satu tempat berlaku satu perkara yang dah dibiasakan dan benda tu pula adalah yang salah, benda tu tak boleh ubah apa-apa perkara yang telah dimaktubkan dalam syarak. Sebagai contoh, lepas daripada berlakunya, kalau kata nak buat kenuri kahwin, uruf orang dekat tempat tu bila nak buat kenuri kahwin, mereka akan ambil baju pengantin lelaki, pituk atas kemah ataupun tuk atas bumbung rumah. Tanya pasal apa? Sebab tak mau bagi hujan turun. Bila tanya pasal apa buat lagu tu, semua orang buat lagu tu. Adakah benda tu boleh diperbolehkan dalam agama? Tak boleh. Walaupun dilakukan oleh ramai orang. Sebab tak ada dalil, sebab tak ada nas, tak ada dia punya hadis yang menyatakan demikian. Sebab tu kalau kita nak faham konsep dia, kalau satu dunia mengatakan perkara yang haram itu halal, kita kena duduk dalam faham tetap mengatakan benda tu haram walaupun satu dunia kata benda tu halal. Yang tu je calculation dah.
dan tak boleh lari daripada kedudukan itu. Yang ke-17 adalah faham betapa akidah adalah asas amal. Untuk beramal kena ada akidah, kena tahu akidah, kena ikat dengan benar-benar akidah. Amal hati lebih penting daripada amal anggota zahir. Mencari kesempurnaan dalam kedua-dua bidang amal dituntut oleh syarak, sekalipun taraf tuntutan itu berbeza. Maksud dia, konsep dalam akidah ni iaitu mesti memastikan betapa connection yang kita bina dalam bab peribadatan adalah terkait dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala, dengan mengetahui betapa Allah lah pada nilai rububiyah dan juga uluhiyahnya. Tapi kalau kata tak ada asas itu, maka benda ibadat yang kita lakukan akan hancur, dia akan rapuh, dia akan dissolve away, fade away lagu tu je. Dan amal hati adalah perkara yang lebih penting daripada amal anggota zahir. Setiap daripada usaha kita melakukan ibadat, yang paling penting untuk dimurnikan adalah hati. Cara pandang kita kepada orang, cara dengar kita daripada orang, cara kita meletakkan sangka pada orang, itu yang lebih utama. Jangan pula kita duk semakin mai sembahyang, semakin mai duk banyak sujud, makin mai duk banyak rokok, kita merasakan orang yang kita jumpa itu adalah orang yang tidak sebaik kita sebagai contoh. Itu adalah kerugian dalam melakukan ibadat, sebab prospek output daripada ibadat menjadikan kita orang yang tanha anil fahsya' wal munkar sebagai contoh. Keluar dari sembahyang jadi orang yang tak suka kepada benda-benda fahsyak, tak suka pada benda munkar, sedangkan bersangka buruk pada orang adalah benda munkar. Dan kalau kita terus untuk meledakkan sangka itu berterusan, maka dia jadi perkara yang lebih berat. Bukan tekak apa ni mungkar, dia jadi mangkak kat itu. Rugi bang. Dah lah buat benda mangkak. Lepas tu benda tu pula kemuncak kepada mungkar. Kemudian yang seterusnya, yang ke-18, dia tajuk ni 20 tau. Baru nombor 1 20. Lepas tu nombor belakang-belakang tu sikit lah. Yang ke-18, Islam membebaskan akal dan mendorong supaya melakukan penelitian dan pengamatan terhadap alam sekeliling. Islam juga mengangkat kedudukan ilmu dan juga ulama. Islam juga mengalu-alukan sesuatu yang bermanfaat. Ada 3 poin utama dekat situ. Yang pertama, pembebasan akal. Maksudnya tidak terikat pada pembodohan. Kita tidak diajak untuk diperbodohkan. Tetapi konsep kepada tajuk memandaikan masyarakat ni, kita kena faham benda yang lebih utama, iaitu menjaga silaturahim. Kalau yang ni tak ada, tak usah duk sembang bab pandai. Yang ni tak ada, tak usah duk buat kerja membodohkan orang. Yang ni tak ada, tak usah duk kira berapa keping sijil doktor yang ada. Sebab tujuan hang tidak menjatuhkan keimanan pada Allah. Bab Nabi sebutlah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak dikira satu orang tu beriman kalau dia tidak kasih pada saudara dia. Rupanya kemuncak keimanan yang dikira di sisi Allah adalah kasih sayang. Bukannya kebenaran yang kamu bawa itu untuk dituntas lugaskan kepada orang yang bertemu pendapat dengan kamu. Tidak. Sebab faham tu nanti adalah milik Allah. Ya fatah futuhal arifin. Allah yang memberikan pembuka kepada kearifan orang tertentu. Kita boleh menyampaikan. Kerja kita adalah memberitahu. Dan usaha kita mungkinlah boleh untuk mencetus mahu. Yang nak menyelesaikan faham adalah dia sendiri minta pada Allah. Sebab tu adalah dalam majlis ilmu kita akan baca doa, Allahumma aftah alaina. Bukan dekat maklumat, bukan ilmu, tapi kita minta hikmataka. Dia bukan kata minta ilmu, dak hikmah. Pasal kita bukan dekat nak tahu benda tu. Kita nak tahu benda tu, macam mana guna benda tu dan apa kesan penggunaan benda tu. Yang tu dikatakan hikmah. Dan kita minta yang tu kepada Allah SWT dalam bab meneliti dan juga mencermati ilmu. Yang kedua, kita juga kena faham betapa mendorong supaya kedudukan kita yang telah pun membebaskan akal boleh untuk mengkaji dan juga meneliti ini, melakukan penelitian dan pengamatan terhadap alam sekeliling. Dia bukan hanya berdiri pada titik rukuk, sujud, sejadah, zakat, haji, puasa, tidak. Dia berkaitan dengan semua. Astronominya, kosmologinya, teknologinya, sosial, ekonomi, semua benda duduk dalam kerangka iman dan juga Islam. Tapi hari ini orang tak mau ambil ada connection dekat situ. Kalau baik ekonomi, ya teruskan dengan riba. Kalau baik ekonomi, ya teruskan dengan usaha kita melakukan kapitalis, komplot dan juga monopoli perdagangan dan sebagainya, kartel-kartel tertentu. Dan ini semua adalah satu kekangan yang menghalang kita daripada menisbahkan amal mengikut kepada iman. Dan yang terakhir juga disebutkan Islam mengangkat kedudukan ilmu dan ulama. Ulama itu dimuliakan kerana ilmunya, dan ilmu itu diikut pada penyampaian ulama. Maksudnya ada ilmu yang baik, ada juga ilmu yang tidak baik.
Segala ilmu ini, siapa yang menyampaikan, dia dikira sebagai alim, dia sebagai ulama. Tapi tak semua ilmu. Ilmu curi motor, kan? Takkan kita nak panggil dia tok guru kot. Yalah, dalam bahasa kartel-kartel dan kesamsengan ni mungkin lepas panggil dia ni tok guru kepak wai suku. Contoh, tok guru juga. Pasal apa? Pasal dia ajak orang cara nak curi motor. Tapi ilmu baik tak? Tidak. Sebab tu Nabi terus grab benda tu. Bila Nabi kata mata benu Adam, bila mati satu orang anak Adam, in qata'a, segala apa amal dunia semua terputus, illa salas, kecuali 3. Apa dia? Salah satunya ilmu yang bermanfaat, diikat dengan yanfa'u bih, iaitu ilmu yang ada manfaat pada dia. Ilmu tak ada manfaat, tak ada. Jadi ulama yang disebutkan sini adalah ulama menyampaikan ilmu yang memberikan kebaikan pada masyarakat umat. Kalau tak bagi kebaikan pada masyarakat umat, dia bukan ulama, dia bukan alim, dia bukan orang yang menjadi sang pencerah. Yang ni adalah sang meratah. Dia kira lambat siang, kena nak meratah. Ni yang jadi masalah dalam kita selektif benda tu, nak letak dia tu sebagai ilmu yang manfaat ataupun tidak. Dan ini kena mengaji untuk kita tahu berkenaan dengan perkara demikian. Yang ke-19, boleh jadi perkara dipersoalkan 840 dah tuan-tuan. Yang dipersoalkan oleh pandangan syariat berbeza dengan pandangan akal, tapi syariat dan akal tidak akan bercanggah dalam perkara yang qat'i. Oleh itu hakikat ilmiah yang sah tidak akan bercanggah dengan kaedah syariat ini. Tetap perkara-perkara yang zanni, belum nyata dan putus dari sudut akal, hendaklah ditakwilkan supaya sesuai dengan perkara yang telah qat'i menurut akal. Begitu juga perkara yang zanni pada syarak, hendaklah ditakwilkan dengan perkara yang telah qat'i menurut syarak. Sekiranya pandangan akal dan syarak masih zan tentang satu masalah, maka pandangan syarak seharusnya diutamakan untuk diikuti sehingga pandangan akal dapat membuktikan kebenaran atau gugur sendirinya dengan kebatilan. Ada beberapa perkara yang disebutkan berkenaan dengan pandangan syariat berbeza dengan pandangan akal. Ya, pandangan syariat berbeza dengan pandangan akal. Main dulu ada orang tanya, mu'alaf dia tanya, pasal apa bila kentut kena ambil wuduk lain, awak tak basuh tentu ya? Kan? Kita pun beritahu lah balik, dia hadas kecil ni bila berlaku keluar depan belakang 3 perkara: gas, pepejal, cecair. Jadi kalau kata pepejal dan cecair, dia terangkat pula pada satu lagi, iaitu hukum istinja. Nama dia kena tengok pada ain, zat najis tu. Jadi dia ada warna, dia ada bau, dia ada rasa. Kalau dia ada warna dan bau, maka istinja dapat ke dah. Tapi cuma bau saja. Dan sebagian ulama kata bau dan rasa saja, tapi tak main dalam bentuk ketul dan juga cecair, maka itu tak perlu pada istinja. Tak perlu pada istinja. Tapi kalau hang ada rasa, keluar angin tu dan ada bau angin tu atau tak ada bau angin tu, ia tetap juga membatalkan wuduk tanpa perlu untuk istinja, sebab istinja terikat pada ain. 3-3 tu mesti ada. Kalau tak ada 3-3, paling tidak 2 ni kena ada, warna dan juga bau. Jadi bila sebut berkenaan dengan syariat, pandang hukum berbeza dengan akal. Otak kita akan fikir pasal apa lah kena ambil semua, basuh tentu lah. Masalah situ bukan anggota wuduk. Aku tampak ribu orang tahu. Anggota wuduk yang lain, yang dia pergi basuh juga tempat keluar angin tu nak buat apa. Jadi tak ada kena-mengena. Sebab tu dalam konsep kita meletakkan hukum pada perkara yang telah qat'i, yang telah pun putus, yang telah pun diselesaikan, maka kita kena ikut. Melainkan pada perkara yang zan, iaitu duduk dalam persangkaan. Cuma zan dekat sini ni adalah merujuk kepada kalau ditakwilkan dan diikat pada perkara qat'i, maka dia selesai. Tapi kalau kata benda tu adalah perkara yang masih lagi zan tentang satu masalah, maka pandangan syarak seharusnya, kalau kata zan, sangkaan dan juga pandangan syarak duduk dalam sekata, dan zan ni tidak merapat kepada pandangan syarak, maka utamakan pandangan syarak, bukanlah tengok pada zan tu sendiri. Dan yang ke-20 yang terakhir, jangan kamu, kita kena faham, jangan pernah mengkafirkan seseorang muslim yang mengucapkan 2 kalimah syahadah dan menunaikan perkara yang difardukan semata-mata kerana pendapat atau maksiat dilakukan, kecuali beliau mengakui kalimah kufur atau beliau melakukan sesuatu yang tidak boleh ditafsirkan selain daripada kufur. Nak abang kata kena emboss, kita kena projektorkan kalimah syahadah yang ada dalam diri setiap orang bersyahadah, dan tak boleh mengecilkan kalimah tu, sebab itu adalah kalimah utama dan kalimah paling besar. Cuma hari ni mudah sangat orang mengkafir sesatkan kelompok-kelompok Islam sendiri. Kita bukan dikafirkan oleh orang yang tak Islam, kita bukan dikafirkan oleh orang kafir, tapi dikafirkan oleh orang Islam sama-sama, dinerakakan lebih berat lagi. Dan ini dikarenakan oleh hanya pertembungan pendapat, perkataan dan juga penyataan daripada imam-imam tertentu, dan kita usaha untuk meletakkan betapa ini adalah lebih utama daripada pandangan orang lain. Ini di poinnya, ini punca dah. Sebab tu kena belajar banyak untuk berlapang dada dalam usaha kita memeteri kembali dan juga
menghubungkan tautan kasih sayang sesama masyarakat umat. Yang kedua sampai ke 10 nanti bulan depan lah. Ni biru dah lagi. 3 suku muk yang bagi malam ni dia kata naya kan. Tapi memang tajuk ni tajuk dah nak habis lah. Jadi dia cuma main pada rukun bai'ah. Yang pertama yang faham tu 20 tajuk tu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita sambung pada tajuk ikhlas, amal, jihad dan seterusnya. InsyaAllah pada bulan depan. Jadi saya mohon tuan-tuan untuk kita teruskan berdoa. Tidak adalah bencana berat yang berlaku dalam 2-3 hari yang telah ditandakan ini. Dan kebiasaannya macam tu lah. Kalau mereka duduk siap siaga dahsyat-dahsyat sangat, sampai geng-geng bomba pun duduk menerak tepi sungai, duduk tunggu standby tu, tak hujan pun, relax kan. Tapi kalau yang tak standby tu yang nak jadi kan. Kampung saya kemarin boya timbul lah. Kata boya ni buat naik awal sangat, naiklah esok 18 bulan nak lepas kata tu barulah trill sikit. Ni tak, kemarin dulu dia dah tunjuk tiri dia dah duk main naik belah-belah apa nama Sungai Kulim. Jadi dia tak apa nak ni kita abang kata hang rehearsal kot. Patutnya kena naik hari lambat lagi. Jadi kita doakanlah sahabat-sahabat kita di negeri-negeri di Malaysia yang terkena tempias banjir ni. Bukan tempias, memang banjir betul. Allah Ta'ala berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka. Dan natijahnya paling besar adalah jangan pernah mencela banjir, tuan-tuan. Nabi tak pernah ajak kita buat lagu tu. Jangan pernah menghina musibah, sebab ia adalah satu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Bercakap seperti tidak ada Tuhan ni adalah perkataan yang bukan datang daripada temolok orang Islam. Dia main daripada kalam orang yang tidak beriman. Takut sangat benda yang kita katakan itu akhirnya akan di starlight atas diri kita sendiri. Wal'ayazubillah. Bila terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelas, tak perlu nak perpanjangkan benda-benda tu. Kita cuma tengok tautannya ada, kembalikanlah kepada Allah SWT dan pasti benda tu baik. Tapi kalau kata kita masih lagi nak berpencak pada gelanggang faham yang tersasar, maka natijahnya lebih berat. Sebab kata Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah, adakah akan berlaku bencana kalau ada di kalangan orang yang duduk di tempat itu golongan salihun? Kata Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi kata na'am, akan berlaku juga bencana. Kerana apa? Kerana aktsaral khabathu, iaitu dikarenakan banyaknya perkara tak senonoh. Jadi kalau orang soleh ada pun, dia tebal mana serban dia pun, dia panjang mana janggut dia pun, tetap juga akan ditimpakan balak. Bila mana pada waktu tu terlalu leluasa berlakunya ketidaksenonohan. Jadi kita mohon moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kelah kita daripada segala bencana dan juga ancaman mara bahaya ini. Dan insya-Allah dekat tu dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih dan mohon halal masa yang diberikan. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal adzim wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.